Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan. Satu kejutan besar hari ini, satu ulasan menarik yang saya nak sampaikan. Ini adalah berkaitan dengan status Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 yang sudah sah mengangkat sumpah. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, terdapat bagi saya ini satu pendapat yang mengejutkan daripada seorang individu ini, yaitu Raja Petra bin Raja Kamarudin. Siapa tidak kenal Raja Petra? Beliau lantang bercakap di media sosial, bahkan sebelum ini pernah membuat kenyataan bahwa kerajaan yang ada hari ini, kerajaan PHBN adalah pintu belakang istana negara. Ini satu kejutan besar bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan semua. Kenyataan Raja Petra ini seolah-olah mencabar kerajaan hari ini, mencabar titah yang di Pertuan Agong, mencabar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, mencabar timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi yang juga Presiden UMNO, dan mencabar seluruh kerajaan, seluruh menteri kabinet di dalam kerajaan perpaduan. Kenapa saya kata begitu? Sebab Raja Petra membuat kenyataan bahwa kerajaan PHBN adalah pintu belakang istana negara. Betul, Anda boleh lawat Twitter Raja Petra bin Raja Kamarudin untuk melihatnya. Dan terkini pula, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi kejutan daripada Raja Petra bin Raja Kamarudin melalui entry terkini Twitter RPK. Beliau membuat kenyataan bahwa Pakatan Harapan menang PRU 14 dan PRU 15 sebab 1MDB. Jadi ulasan penuh untuk kenyataan Raja Petra ini, di mana beliau menyatakan di dalam entry terkini Twitternya, Pakatan Harapan menang pilihan raya umum ke-14 dan pilihan raya umum ke-15 disebabkan 1MDB. Oke, tuan-tuan dan puan-puan semua, sekiranya Anda mempunyai komen tentang ini. Apakah kait-mengaitnya kemenangan Pakatan Harapan di dalam PRU 14 dan PRU 15? Apa kaitannya dengan 1MDB? Disebabkan 1MDB, kemenangan diperolehi oleh Pakatan Harapan. Dan yang terkini pula, pilihan raya umum ke-15, di mana Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mendapat 80 lebih kerusi dimenangi di dalam PRU 15 terbaru pada bulan November tahun lepas, pada tahun 2020. Bagaimana pula boleh dikaitkan dengan 1MDB? Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, sekiranya Anda mempunyai komen tentang ini, Anda boleh komen di bawah. Bagaimana ada kesinambungannya 1MDB dengan kemenangan dan juga dengan status Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini sebagai Perdana Menteri. Saya rasa mungkin ada yang mempunyai komen tentang ini. Anda dipersilakan komen. Bagi saya, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, secara pribadi, pendapat saya secara pribadi, kemenangan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pengerusi Pakatan Harapan adalah disebabkan mereka layak untuk menang. Sudah mengangkat sumpah jadi Perdana Menteri, sudah dibentuknya kerajaan perpaduan hari ini, menteri-menteri sudah dibentuk, dan kita dapat lihat perlahan-lahan ada penambahbaikan di Malaysia, di kerajaan ini, untuk di negara kita, maksud saya di negara kita. Tapi akhirnya kenyataan daripada Raja Petra bahwa Pakatan Harapan menang PRU 14 dan PRU 15 disebabkan 1MDB. Apa komen Anda, tuan-tuan dan puan-puan semua? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan semua, setelah Datuk Seri Najib Razak, bosku, yang telah gagal untuk satu lagi peluang untuk bebas daripada tuduhan
berkaitan dengan SRC International. Akhirnya, saudara-saudara, terdapat satu lagi kejutan yang berlaku di antara SPRM dan juga Ketua Hakim Negara. Di dalam satu artikel yang saya lihat di Sinar Harian, tular pula satu surat. Satu surat yang sangat panas, yang sangat mengejutkan. Tular surat laporan siasatan Hakim Muhammad Nazlan. Adakah dengan ini Hakim Muhammad Nazlan akan disiasat ataupun mungkin terdapat salah laku ataupun bagaimana? Oke, kita teruskan dalam artikel ini daripada Sinar Harian. Surat yang didakwa berkaitan laporan penuh siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia terhadap Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali berhubung pelanggaran peraturan di bawah Kod Etika Hakim 2009 telah tular di media sosial. Surat dipercayai daripada Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tan Sri Azam Baki, kepada Ketua Hakim Negara, Tun Tengku Maimun, Tuan Mat, itu bertarik pada 20 Februari lalu. Laporan itu telah diterima Tengku Maimun sebelum semakan sabitan dan hukuman terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak dalam kes SRC International yang berjumlah RM42 juta Jumaat lalu. Menurut laporan itu, SPRM pada Februari lalu memaklumkan satu laporan terhadap Muhammad Nazlan sudah dikemukakan kepada Ketua Hakim Negara berhubung pelanggaran peraturan di bawah Kod Etika Hakim 2009. Laporan SPRM itu turut dikongsi oleh sebuah portal berita. Berdasarkan maklumat salinan dokumen tersebut, Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengesyorkan kepada Ketua Hakim Negara mengambil tindakan tata tertib terhadap Muhammad Nazlan di bawah Kod Etika Hakim 2009. Adakah dengan ini Hakim Muhammad Nazlan akan dikenakan tindakan? Dalam artikel ini juga, pada 24 Februari, media melaporkan panel 7 anggota Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa siasatan oleh SPRM terhadap Muhammad Nazlan dilakukan tanpa mengambil kira aspek berkaitan kebebasan kehakiman dan tidak mengikut protokol. Tengku Maimun yang mengetuai panel itu dilaporkan berkata, cara penyiasatan dijalankan ke atas Muhammad Nazlan dengan menghebahkannya melalui kenyataan akbar, kelihatan tidak menjaga keyakinan terhadap kebebasan badan kehakiman. Beliau berkata, siasatan terhadap Muhammad Nazlan yang juga dilakukan tanpa rundingan dengan badan kehakiman juga menimbulkan keraguan sama ada siasatan terhadapnya dilakukan secara bona fide ataupun dengan niat baik. Muhammad Nazlan ialah hakim yang menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadap Najib. Selepas beliau yang ketika itu Hakim Mahkamah Tinggi mendapati bekas Perdana Menteri bersalah terhadap 7 tuduhan, pecah amanah jenayah, pengubahan wang haram dan menyalahgunakan kedudukan dana RM42 juta milik Syarikat Pelaburan Strategik Negara SRC International. Pada 23 Februari lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said dilaporkan berkata, satu laporan SPRM terhadap Muhammad Nazlan sudah dikemukakan kepada Tengku Maimun berhubung perkara tersebut. SPRM juga sebelum ini dilapor membuka kertas siasatan terhadap Muhammad Nazlan. Susulan laporan polis menafikan tuduhan dibuat penulis blog Raja Petra Kamarudin mengenai dakwaan ada sejumlah wang yang tidak dapat ditentukan punca dalam akaunnya. Jadi menurut Anda, tuan-tuan dan puan semua, apa komen Anda dengan isu hangat ini? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.